Saya berada di sini daripada tahun 1 sehinggalah ke peringkat PhD. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya ingin menjemput pada semua ibu bapa, gatekeeper kita hari ini untuk hadir bersama-sama mendengar apa yang nak kami celotehkan, apa yang nak kami ceritakan tentang peranan ibu bapa dalam menentukan program pengajian anak kita. Sebagaimana yang kita ketahui, saya seorang ibu, saya juga seorang guru, bekas guru dan juga seorang pensyarah di Universiti Melaya. Ingin mengambil kesempatan ini untuk berkongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan berkaitan peranan kita sebagai ibu bapa. Okey, sebelum tu saya tahu tuan-tuan dan puan-puan berada di bus-bus. Kita ada 66 bus dan kita ada 168, tak silap saya, pempamer-pempamer yang akan memberi penerangan yang begitu detail kepada anda. Dan saya harap, ini secara promosi lah ya, agar dapat menjemput semua kawan-kawan kita di luar sana yang masih belum datang ke UM, datanglah kerana ini adalah hari terakhir jom masuk universiti. Alright, di sini juga saya bawa anak anda PhD saya, Dr. Ahmad Kamal Arifin yang merupakan Ketua Jabatan Pengurusan Hal Ehwal Murid dan Kaunseling Institut Aminuddin Baki. Kita nak memperkatakan tentang peranan kita sebagai ibu bapa. Sebelum itu tuan-tuan dan puan-puan, saya harap kita akan tengok slide demi slide lah. Ya. Saya dah sediakan slide. Kalau kita tengok yang kedua, kalau kita tengok ya peranan, okey, kalau kita tengok ini anak kita. Anak kita sebenarnya dah 11 tahun berada di dalam sesi persekolahan. Seharusnya kita berikan tepukan yang gemuruh kepada mereka kerana mereka telah berjaya berada 11 tahun di sekolah. Beri tepukan pada mereka, bukan mudah ya untuk berada di sekolah. Bayangkan ya daripada tahun 1, daripada tadika, daripada taska sehinggalah tingkatan 5. Mereka cuba struggle ya untuk mengenali siapa diri mereka. Dan kalau kita lihat ya dalam zaman kejayaan adalah kerjasama. Saya amat percaya dalam teori ya, kalau dari segi teori lah, saya daripada Fakulti Pendidikan sendiri, dalam management, dalam leadership, kita melihat bahawa hubungan antara ibu bapa, guru-guru dan anak itu amat penting. Kerana kejayaan anak-anak disebabkan ibu bapa, kejayaan anak-anak itu juga disebabkan oleh guru-guru di sekolah. Saya rasa di sini pun ada guru-guru, berikan tepukan kepada guru-guru yang banyak membantu anak-anak kita. Saya sendiri ada 3 orang anak. Saya sebenarnya saya terus terang cakap dengan tuan-tuan dan puan-puan. 3 orang anak, 3 orang karena yang sebenarnya yang lebih mengenali anak saya ialah guru-gurunya, bukan saya. Kerana saya bekerja, ya. Tengoklah bayangkan saya bekerja ni, ya. Sabtu Ahad, Isnin cuti pun kena bekerja. Tapi anak kita buat apa? Itu yang kadang-kadang saya kata, anak orang, anak kita, anak orang. Ya, di mana kita tengok hari ini masyarakat memainkan peranan penting dalam memastikan kejayaan anak-anak kita. So pilihan yang pada hari ini sangat luas. Ada 66 booth yang ada di sini. Grab your opportunity, dapatkan maklumat yang sebaik mungkin untuk menentukan apakah yang anak-anak kita mahukan. Hanya satu tuan-tuan dan puan-puan, saya juga ibu. Saya jugalah wakil ibu lah kat sini ya. Tolong ya, kita beri peluang pada anak-anak untuk memilih sendiri. Alright. Anak kita ya, seterusnya. Kita tengok ya. Alright, before that ya, kita kata adakah pilihan kita itu tepat atau tidak. Tuan-tuan dan puan-puan, kita selalu cakap sebagai ibu dan bapa, kita sentiasa mempunyai pilihan tersendiri. So saya nak tanyalah, bapa kat sini, okey? Oh cucu, datuk pun datang kat sini, berikan tepukan kepada datuk pun memang beranak. Saya pun ada nenek tapi anak cucu saya kecil lagi. Okey, kalau datuk lah dulu ada sebagai bapa kan. You nak anak you jadi apa? Anak semua dah kerja, sekarang dah ada cucu. Cucu pun dah, yang sulung tu dah habis SPM. Jadi expectation, I expect the best lah from my children. Actually
I don't want to say, but my children all okay. They are doing well. Alhamdulillah. Maksudnya kita juga mempunyai ibu bapa semua ada apa dia? Cita-cita, kan? Saya nak anak saya jadi doktor. Mama, I don't want to be a doctor. Cita-cita yang saya tak dapat, itu yang saya nak, kan? Tapi sekarang ni, abang ni ibu kan? Jadi apa you punya cita-cita terhadap anak-anak? Mestilah untuk berjaya dunia akhirat. Jadi berjaya di dunia dululah. Maksudnya di sini kita nampak ibu bapa kita hari ini dia lebih terbuka. Ya, kalau kita tengok nanti apa pilihan kita, adakah pilihan kita tepat atau tidak? Sebenarnya saya nak jawab di sini pilihan kita pada tahun ini adalah berbentuk tentatif. Maksud dia apa di sini tentatif? 5 tahun akan datang sendiri kita tak tahu apa yang akan berlaku pada diri kita. Sama juga dengan saya. Okey? Betul tak? Tentatif. Ada yang di antara kita di sini sama macam semalam saya tengok ramai saya nak next sayang, next. Kalau kita tengok apa yang kita nyatakan, apa yang kita buat hari ini kadang-kadang sebenarnya tidak membawa kepada apa sebenarnya yang kita inginkan. Kalau tanya saya dulu, saya memang nak masuk UM. Right? Saya memang nak masuk UM. Jadi saya buatlah sebaik yang mungkin untuk jadi UM. Jadi saya nak tengok nak jadi pelajar UM saya kena ada apa. Ya, kalau peringkat saya dahulu tak banyak option. Saya kena masuk STPM. Tetapi sekarang ni kita ada apa? Asasi. Asasi sekarang ada asasi TVET. Kita ada asasi apa lagi? Sains sosial. Dan kita ada satu lagi yang jadi igawan, impian semua ramai pelajar iaitu asasi sains. Okey? Selepas saya bercakap ni suara saya pun nak hilang. Saya nak berikan pada anak anda saya bercakap. Ini pun orang yang hebat. Okey? Yang akan memperkatakan apakah peranan kita. Bagaimana kita nak memastikan anak-anak kita apa yang dia buat hari ini memberi satu impak yang sangat besar, lonjakan yang sangat besar dalam masa 5 tahun akan datang. Okey, dipersilakan. Baik, satu tepukan untuk bonda saya. Merupakan cikgu saya masa saya ambil PhD di Universiti Malaya. Tuan-tuan dan perempuan, anak-anak, adik-adik yang dikasihi sekalian, tolong catat ini saya cakap ni berlandaskan kepada ilmu. Baik, setiap manusia ni tuan-tuan, setiap manusia memerlukan 4 perkara untuk sukses di dalam bidang pekerjaan ataupun di dalam bidang pelajaran. Yang pertama, tuan-tuan kena tolong tulis yang pertama, formula dia adalah S, sources, sumber. Jadi tuan-tuan berada di dalam kawasan ni, di Universiti Malaya ni, di dalam dewan yang sangat istimewa ni, adalah mencari sources daripada kewangan. Yang ketiga, sumber bimbingan. Kerana apabila kita nak belajar, kita perlu ada bimbingan. Apa yang berada di institusi tersebut, bidang apa? Sama ada dia bidang dalam bidang realistik, investigatif, artistik, social, enterprising, conventional. Itu adalah bidang-bidang akademik. Mantapkan sources. Kemudian kita pastikan tempat kita nak belajar tu, source dia adalah dari segi modal insan. Siapakah aktor, entertainer, lecturer yang mengajar di situ? Terkenal ataupun tidak? Hebat ataupun tidak? Ada MQA ataupun tidak? Kalau tak, kita tidak boleh mengupayakan anak-anak kita dan diri kita untuk sign up untuk belajar di situ. Satu. Yang kedua, tuan-tuan tulis Adik tulis yang kedua, E, emotion. Emotion means we have to make research. The atmosphere, the environment. Tempat yang kita nak belajar tu boleh tak memberi kesan yang terapeutik kepada emosi kita. Lokasinya di mana, tempat makannya ada ke tak. Supaya kita belajar nanti emosi kita sihat. Kita tak nak pelajar-pelajar, anak-anak kita pergi melanjutkan pelajaran, masuk ke tempat itu daripada senyum kepada masam. Siapa nak anak dia belajar dalam keadaan sihat, mental dan emosi? Angkat tangan. Aha.
E kena mantap. Dan ramai ibu bapa mengatakan emosi mantap jika ada dukungan dan supportan dari segi ekonomi, yang dikatakan duit. Yang ketiga, motivation. Motivasi adalah motif dan aksi. Apa motif kita nak pergi belajar ke Unit 10? Sebab kita nak pakar dalam bidang teknologi AI. Apa motif kita nak pergi belajar ke Atmal Aviation College? Sebab kita nak mengupayakan diri kita dalam bidang teknologi penerbangan ataupun yang sewaktu dengannya. Maka kita perlu ada motivation. Motif perlu ada. Bila kita ada motif, barulah kita ada action. Macam sekarang murid-murid, anak-anak, ibu bapa, kakak datang sini. Apa motif kakak datang? Kakak datang ingin mengupayakan diri dari segi sources. Nombor 2, emotion. Nombor 3, dapat jumpa maklumat. Barulah kita ada motivation. Motivation mean motif dan aksi. Number 4 is power. Power, cuba sebut. Power, kita kena ada power dari segi sumber MQA. Tak boleh kita further study ke mana-mana IPTA dan IPTS jika bidang tersebut, sub-bidang tersebut, diploma tersebut, CJ profesional tersebut, degree, master, PhD tak dapat MQA. Means institusi yang memberikan kelayakan akreditasi tempat itu boleh dipelajari, diikuti khususnya kerana dia diiktiraf oleh the government of Malaysia. Sebelum saya lebarkan hujah saya kembali ke pangkajalan kepada profesor saya. Silakan Prof. Alright, terima kasih Dr. Ahmad Kamal. Daripada apa yang diterangkan kepada tuan-tuan dan puan-puan tadi, di sinilah kita katakan bagaimana peranan kita sebagai ibu dan bapa perlu memerlukan beberapa maklumat. Kita tahu maklumat kita hari ini adalah di hujung jari. Ya, hujung jari kita sahaja. Klik dan kita dapat. Tapi dalam masa yang sama, pihak Kementerian Pengajian Tinggi dan hari ini di USIM Melaya, kita mempunyai banyak maklumat-maklumat yang terkini yang perlu tuan-tuan dan perempuan explore dan dapatkan untuk memastikan anak kita benar-benar berada mengikut apa yang mereka inginkan. Yang penting yang dalam hal ini, dalam pentingkan untuk setiap pelajar tahu seawal yang boleh. Sebagaimana yang kita tahu di peringkat sekolah, ya, saya dulu cikgu. Kita kena kenal pelajar-pelajar kita, anak-anak kita. Anak-anak kita memang daripada peringkat awal lagi telah melalui satu inventory psikometrik. Yang mana kita akan tahu apakah yang diminati dan kecenderungan dia. Dan seharusnya perkara ini, laporan ini perlu diambil oleh ibu bapa agar kita jangan terlalu emosi. Kerana apa? Mereka tak nak dengar cakap kita. Saya kalau bercakap dengan anak saya memang dia sepatah dia cakap, saya dah naik dah. Degree saya dah 100 degree. Pasal apa? Kerana emosi saya. Dengan anak saya tak boleh. Ya, dengan anak orang saya boleh. Itu yang anak-anak saya cakap, Mama, you dengan anak orang, you boleh bercakap lembut. Dengan anak sendiri, belum apa-apa lagi dah naik tangan. Jadi saya di dalam hal ini, itulah yang saya nampak. Bezanya kita dengan anak. Kerana kita kata, anak hak kita. Kita boleh buat apa sahaja. Tapi sebenarnya dalam hal inilah saya banyak belajar. Di mana kita perlu menjadi pendengar yang baik. Komunikasi penting. Dan sepanjang saya di booth saya di USIM Melaya, saya dapati ramai ibu bapa hari ini banyak memberi peluang kepada anak-anak untuk memilih. Ya, dari awal lagi saya tanya, anak anda nak pergi mana? Saya nak buat engineering. So saya tanya, engineering, you tengok you punya result, trial result. Kita tengok dalam di mana kecenderungan yang anak tuan-tuan perempuan inginkan. Okey, tetapi kalau kita tengok di sini ya, kena tahu nak jadi apa. Anak-anak yang di depan saya maupun di belakang, mungkin di belakang sana, di luar sana ya, perlu tanya pada diri sendiri, kita nak jadi apa sebenarnya? Ya, anak-anak nak jadi apa sebenarnya? Ya, kerana lepas pandemik ni kita banyak ya pekerjaan-pekerjaan yang mungkin kita katakan agak lebih relevan masa ketika selepas pandemik, iaitu saya nampaklah bidang kesihatan sangat-sangat bermakna. Okey, itu salah satulah daripada saya, okey, cadangan saya. Kemudian untuk tahu ya syarat kelayakan jawatan dalam bidang apa?
atau program apa, taraf kelayakan sijil atau diploma ijazah. Kalau saya tengok dari segi trend saya pergi Bintulu. Bila saya pergi Bintulu, saya dapati pelajar-pelajar yang datang ke booth kami semua nak jadi engineer. Ya, why? Di Bintulu ada apa? Kat Bintulu selalunya ada apa tuan-tuan dan puan? Minyak kan? Jadi dia banyak. Dia kat situ saya dah nampak trend dia. Jadi saya selalu cakap dengan pihak Universiti Melaya, bila kita pergi, kita bawa orang-orang engineering ya, pakar-pakar engineer pergi ke Bintulu. Kalau saya tengok di Sabah, okay, di KK, trend dia lebih kepada perniagaan. Okay? Banyak kepada arts, social science ya. So kita kena tengok siapakah yang perlu kita hantar untuk kita bawa tarik lebih ramai pelajar-pelajar kita ke universiti kita. Selain pada itu, dan tahu ya institusi IPTA ataupun IPTS. Hari ini tuan-tuan dan puan-puan, anak-anak yang saya kasihi, you all ada peluang yang banyak, tak seperti macam kami dahulu. Kita hanya ada beberapa universiti. Hari ini kita banyak universiti. Tak dapat IPTA, kita go for IPTS. Tak dapat IPTS, kita dapat college, universiti. So peluang ada. Jangan sesekali merendahkan diri anda. Kerana kita tak tahu apa akan berlaku 5 tahun akan datang. Okey, kemudian sertakan syarat kelayakan dan peringkat SPM untuk layak memohon dan berpeluang mendapat tempat pengajian untuk pelajar berusaha mencapainya. Dalam hal inilah saya melihat bahawa peranan ibu bapa bukan sahaja ya, kadang-kadang kita hanya tahu meminta, tapi kita tidak pernah mendengar. Yang paling penting kita mendengar dahulu apa pandangan mereka, dan setiap perbincangan, setiap bila berkomunikasi, jangan kita add on dengan emosi. Ya, itu daripada saya lah sebagai ibu. Kerana saya tahu bila kita jadi ibu, selalunya kita nak mereka dengar cakap kita. Ya, tetapi sebenarnya kita perlu mendengar apa yang mereka inginkan. Dan salah satu lagi, kalau boleh dapatkan pakar, terutamanya kalau di peringkat sekolah, jumpalah kaunselor ya, untuk membantu anak-anak tuan-tuan dan puan-puan. Kenali anak-anak tuan-tuan dan puan sebelum kita buat decision. Ya, kerana apa pun kita buat keputusan hari ini belum tentu ya tentatif sebenarnya. Semua orang percaya, tak percaya tanyalah mahasiswa-mahasiswa yang ada di sini. Mereka dah tahu benar tak benar dia orang berada di situ. Betul tak betul aku berada di sini. Samalah juga seperti saya. Apabila saya lihat kematangan saya berbeza dengan orang lain. Ya, saya ingat saya jadi cikgu, semua ada peringkat awal lah. Kalau saya nak jadi cikgu, semua orang gelakkan saya. Kau nak jadi cikgu? Jahanam kau jadi anak-anak yang kau ajar ya. Tapi sebenarnya bila saya berada di alam pekerjaan tu, saya melihat ramai pelajar-pelajar saya berjaya. Disebabkan mungkin ya potensi saya, kebolehan saya, dan secara tak langsung juga personality kita. That's why you need to know your son or your girl ya, personality dia yang bagaimana, dan bagaimana dia dapat mengadaptasi dengan menyesuaikan diri dengan keadaan kita sekarang. So saya rasa macam mana ya, ada masa lagi ke untuk saya berujar? That's another 5 minutes. So I need to give to Dr. Ahmad Kamal untuk conclude apa yang kita bicarakan hari ini, iaitu at least kita bacakan doa ya untuk anak-anak kita hari ini, agar 8 hari bulan 6 ini merupakan adalah masanya untuk kita mendapat tahu keputusan anak-anak kita, sama ada mereka akan ke akademik, kemahiran, ataupun mereka ingin bekerja. Okey, silakan. Okey, tuan-tuan, satu tepukan untuk profesor saya. Tuan-tuan tolong catat, ini ilmu rumusan sebelum kami pulang ke pangkal jalan. Pertama, tadi saya kata nak berjaya ada 4 syarat. Bila kita dah terjun di dalam sesuatu pekerjaan, salah satu pekerjaan adalah pelajar. Dalam bahasa Melayu, bila ada partikel pe campur dengan akar kata, maka itu adalah kerjaya. Petani, penyanyi, pelakon, pengajar, pelawak, pemimpin, pelajar. Baik, untuk mengupayakan diri kita di dalam profesionalisme kita pada masa akan datang,
sebagai bakal pelajar di universiti tertentu di seluruh negara kita ataupun di peringkat global dan lokal. Pertama, kita kena ambil kira satu personality. Cuba sebut. Personality pakar dia dekat sekolah ialah guru bimbingan kaunseling. Kita pergi jumpa pakar kaunseling, kita dapatkan saringan diri untuk kenali personality kita dan kita akan tahu kita sesuai atau tidak untuk belajar dan bekerja dalam bidang berkenaan satu. Dan doktor, untuk berjaya di dalam sesuatu pekerjaan dan kerjaya, apa perkaranya sebelum seseorang itu terjun di dalam sesuatu bidang pelajaran di IPT? Ada 4 perkara. Pertama, personality, potensi personality, tolong tulis. Potensi personality. Yang kedua, potensi minat. Tak minat, jangan terjun dalam bidang tersebut. Yang ketiga, mesti ada potensi bakat. Bakat bercakap, bakat membaca, bakat menakul, bakat berfikir, bakat dalam keterampilan, bakat dalam bidang AI, artificial intelligence, kejuruteraan. Mesti ada bakat, potensi bakat. Dan yang keempat, yang paling penting, mesti ada potensi akademik. Kalau nak beasiswa, pastikan tegar jawapan dan keputusan minimum 6A. Cuba sebut. Kalau tak dapat, mesti upayakan untuk dapat bantuan daripada institusi yang prihatin. Yang pertama, mesti ada personality. Yang kedua, mesti ada social attraction. Satu tepukan untuk ibu bapa yang ada dalam dewan ni. Dewan Tengku Chancellor ni. Sanggup anda datang untuk bawa keluarga ke sini. Ini dalam ilmu psikologi pendidikan dipanggil social attraction. Psychosocial. Mengadap dan membawa diri dalam persekitaran akademik dan pembelajaran. Dari segi aspek social attraction. Yang ketiga, value. Dalam sesuatu pekerjaan, bagi tahu kepada anak-anak, fikir apa value dia. Value dari segi gaji, pendapatan yang akan kita perolehi. Value dari segi image diri, apa gelarannya, apakah gelarannya pejawatan tersebut. Yang berbahagia, yang berusaha, yang terutama, Datuk, Seri dan sebagainya. Dan yang ketiga, social attraction, value yang ketiga, yang keempat, ialah work situation. Kita kena bagi tahu dan upayakan anak-anak, bawa anak-anak, bukan sekadar kita tahu tempat kita nak belajar tu, bawa anak-anak, lihat tempat kerja yang bakal dia bekerja. Kalau nak jadi tentera, bawa anak tengok, lihat tempat dia bekerja. Kalau nak jadi seorang seniman, Les Kopaku Animation Academy, sila lihat kilang Les Kopaku, persekitarannya, terapeutik atau tidak, penggunaan warna tempat kerja. Dari segi kemudahan pemakanan, cara gaya pengucapan, percakapan, memberi kesan kepada anak-anak untuk attract, untuk berminat, untuk buat keputusan dalam bidang pekerjaan tersebut. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Mari kita berdoa sama-sama. Saya doa, tuan-tuan aminkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma barik lana fi hazal majlisil mubarakah. Wahai Tuhan kami, ya Allah, ya Arhamar Rahimin, berkatilah majlis kami pada hari perhimpunan kami pada hari ini, ya Allah. Mencapai objektifnya buat kalangan ibu bapa dan anak-anak yang hadir dalam persekitaran majlis, persekitaran pendidikan Kejaya ini. Jika ada yang sedang sakit zahir dan batin, wahai Allah, Dikau sembuhkanlah, ya Allah. Ya Allah, Allahumma barik lana fi hazal majlisil mubarakah. Idfa'anna ya Allah. Ya Allah, lindungilah kami semua di dalam perhimpunan ini, jauh daripada bala bencana, jauh daripada ketidakcapaian matlamat kami. Istajibillahumma du'ana. Wahai Tuhan, makbulkanlah doa kami. Istajibillahumma du'ana wa haqiq fika raja'ana wadhilna fi hirzil lutfika masuni bisrin qaulika. Innama amruhu iza arada syai'an ay yakula lahu kun fayakun.
Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin, Taqabbalallahu amin, minkum. amin. Ya Rabbal Alamin. Daripada apa yang doa tadi, kita harapkan pada 8 hari bulan 6 nanti anak-anak yang berjaya dalam dewan ini akan berjaya ya untuk mencapai apa yang anda inginkan. Tidak kiralah sama anda berada pada tahap universiti ya, di peringkat universiti maupun di peringkat kemahiran dan juga mungkin dalam pekerjaan. Daripada pihak saya, Dr. Zu dan juga Ahmad Kamal, kami ingin mengucapkan ribuan terima kasih kerana mahu mendengar dengan apa yang kami berikan sedikit ini akan menjadi asas ya kepada tuan-tuan dan puan-puan untuk memastikan anak-anak berada pada tahap yang mereka inginkan. Dan saya juga mengambil kesempatan ini kerana saya adalah Timbalan Dekan Pembangunan dan Penciptaan Nilai, ingin menarik perhatian sekiranya anak-anak tuan-tuan dan puan ingin meneruskan pengajian di peringkat diploma di Suti Melaya, sila datang ke pus kami di hadapan dan bertemulah dengan tim kami bagi memastikan anak-anak tuan-tuan perempuan meneruskan pengajiannya. Kalau tak dapat asasi, dapat diploma pun tidak mengapa. Kerana dengan diploma nanti anda boleh juga masuk ke fakulti UST Melaya, UKM, USM, UPM, UTM dan mana saja universiti di Malaysia maupun di luar negara. Itu sahaja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.